Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrillah. Ikhwah, akhwat fillah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah sebelum saya mula, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Malik Faisal bin Abdul Wahab, asal Bintulu, Sarawak, mengajar di SK Kampung Jepak Bintulu, dan merupakan pengurusi Persatuan Perubatan Islam Ruqyah Syariah Bintulu, pengurusi Persatuan Perubatan Islam Ruqyah Syariah Sarawak, dan juga penasihat untuk Persatuan Perubatan Islam Ruqyah Syariah Sabah. Dan insyaAllah pada malam ini saya akan membawa kawan-kawan semua untuk berkongsi pengalaman pada suatu ketika dulu ketika meruqyah ataupun merawat pesakit. Dan cerita ini insya-Allah rasanya telah saya sampaikan kepada kawan-kawan semua melalui Facebook peribadi saya dan juga page atas nama Kisah Pengalaman Hidup Kami, yang mana dalam Facebook tu dan FB tu kesemua cerita yang saya nukilkan adalah berdasarkan pengalaman suatu kami merawat pesakit bermula pada tahun 2004 hingga sekarang, kena lebih kurang 16 17 tahun, lebih kurang macam itulah, 16 tahun insyaAllah. Okay. Dan saya pernah ditanya oleh kawan-kawan selama bermula daripada 2004 hingga sekarang, apakah pengalaman yang paling menakutkan ataupun yang meninggalkan kesan di hati saya. Dan seperti mana yang saya maklumkan, cerita inilah yang pertama sekali saya tulis dalam Facebook saya, dan pada ketika itu dia mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Okay? Dan saya sebenarnya tak tahu yang cerita ini dia akan mendapat sambutan daripada kawan-kawan semua, dan inilah yang menjadikan saya ingin untuk menyambung ataupun menulis kisah-kisah yang seterusnya. Hinggalah sekarang lebih kurang dalam 48 buah cerita rasanya yang telah saya type, dan saya kongsikan di dalam halaman FB saya dan juga FB Kisah Pengalaman Hidup Kami. Dan insya-Allah pada malam ini, seperti mana yang saya beritahu tadi, saya akan kongsikan kisah ini. Rasanya mungkin sebagian besar kawan-kawan kalau yang follow cerita saya tu mungkin dah tahu. Kerana apa? Kerana cerita inilah saya letakkan sebagai kisah yang pertama sekali. Kalau kita boleh letak ranking, apa ranking yang pertama, yang kedua, ketiga, daripada 2004 hingga sekarang saya letakkan cerita ini sebagai tempat yang pertama, ranking yang pertama. Okey, dia kisah dia begini lebih kurang, dan insyaAllah nanti kawan-kawan yang belum pernah baca cerita ni, kawan-kawan boleh rujuk dalam Facebook saya. Okey, tajuk yang saya bagi dalam cerita tersebut adalah kisah yang tidak pernah saya lupakan. Sesuai dengan tajuk. Kerana apa? Lebih kurang beberapa tahun lepas tu, lama jugalah, ketika itu saya mendapat sebuah panggilan daripada Abang Ahmad. Jadi Abang Ahmad ni dia minta saya untuk datang ke rumah, kerana menurut beliau rumah beliau ni seperti ada penunggu. Mungkin ada penunggu dan sebagainya, Allah alam. Kerana apa? Sebelum tu Abang Ahmad ni dia mempunyai seorang isteri bernama Kak Noh. Abang Ahmad ni dia berasal daripada utara Semenanjung, dan isteri dia Kak Noh berasal daripada Kuching, Sarawak. Mereka mempunyai 2 orang anak, lelaki dua-dua. Dan Abang Ahmad ni dia bekerja di Bintulu sebagai engineer. Itu saja clue yang boleh saya bagi. Kemudian saya bertanya kepada Abang Ahmad, apa masalah yang boleh saya tolong, ataupun apa masalah yang menyebabkan dia hubungi saya untuk mendapatkan bantuan. Menurut Abang Ahmad, dia macam ni,
keluarga mereka anak beranak 4 orang sebenarnya keluarga yang bahagia. Okey, bahagia, harmoni dan sebagainya. Tetapi masalah ni timbul apabila mereka berada di rumah. Itu saja. Kalau mereka berada di luar rumah, sama ada di rumah mertua Abang Ahmad ke, mertua Kak Noh ke, mereka suami isteri saling sayang menyayangi dan sebagainya. Tetapi kalau balik dia dekat rumah, mesti gaduh. Okay? Kadang-kadang hal kecil pun gaduh. Dan kadang-kadang tu tak ada isu pun boleh gaduh. Tetapi kalau di luar rumah saja, mereka kembali gembira, sayang menyayangi, konon-konon lah. Tetapi tidak sewaktu di dalam rumah. Itu yang menimbulkan masalah kepada Abang Ahmad. Jadi pada malam tu, seperti yang saya janjikan kepada Abang Ahmad, malam tu saya datang ke rumah Abang Ahmad. Okay? Dan sesampainya di rumah Abang Ahmad mempelawa saya masuk. Okay, rumah Abang Ahmad ni terletak di Kidurong. Rumah 2 tingkat berwarna putih. Atap dia saya tak lagi tahu sebab clue dia sangat senang. Okay? Mungkin penduduk di Kidurong tu dia boleh teka nanti rumah mana. Okey. Rumah Abang Ahmad ni 2 tingkat. Okey. Kebetulan saya duduk berhadapan dengan Abang Ahmad. Di arah sebelah kiri saya adalah tangga menuju ke tingkat atas, dan di belakang, dan saya duduk berhadapan dengan Abang Ahmad, dan di belakang Abang Ahmad tu adalah dapur. Jadi lepas cerita lebih kurang tentang kabar dan sebagainya, saya tanya sekali lagi dengan Abang Ahmad apa masalah yang dihadapi. Jadi Abang Ahmad ceritalah pasal dia ada masalah dengan bini dia. Okay? Sebab dia pun tak tahu kenapa pasal kat rumah dia gaduh. Tetapi kalau tempat lain tak. Tengah kita cerita ni, Abang Ahmad ceritalah kadang-kadang, ialah kan ada masalah suami isteri ni. Dia cerita juga, isteri saya macam ni. Mungkin kami masa tu kami bercerita mungkin nak cari pada asalnya bukan nak cari aib, cuma kita nak cari apa punca sebenar dia. Jadi Abang Ahmad dia katalah isteri dia macam ni dan sebagainya. Okay? Dan sampailah selepas beberapa ketika, tiba-tiba di tingkat atas tu bunyi pintu terbuka. Krek. Okay? Dan pada masa tu saya terdengar suara Kak Noh dan 2 orang anak dia. Suara yang agak riuh lah, macam Kak Noh dia nak bagi tahu anak dia supaya jangan bising. Okay? Saya dengar Kak Noh kata, jangan bising, kat bawah tu ada kawan abah. Okay? Jadi sebab anak dia nak ikut Kak Noh turun ke bawah, turun tingkat bawah. Tapi Kak Noh larang. Okay? Lepas tu saya nampak Kak Noh turun daripada tangga. Okay? Saya bagi salam, Kak Noh bagi salam. Saya pun lupa masa tu saya ke Kak Noh yang bagi salam. Lepas tu Kak Noh kot silap, Kak Noh bagi salam. Okay, dia kata, Assalamualaikum Ustaz, saya jawab Waalaikumsalam Kak. Lepas tu Kak Noh kata, Ustaz, saya nak ke dapur dulu nak buat air. Okay, nak buat air minuman lah. Okay. Jadi kita kata, okey Kak, silakan. Lebih kurang macam tu lah, skema betul bahasa. Okay. Kemudian Kak Noh pun pergi ke dapur. Dapur tu dekat je belakang tu. Okay. Jadi masa Kak Noh kat belakang tu tengah buat air tu, saya cerita dengan Abang Ahmad. Abang Ahmad dia cerita lah, isteri saya macam ni. Dan masa tu saya tengok Kak Noh tau. Okay, saya perhati Kak Noh. Okay, saya perhati Abang Ahmad, Kak Noh. Kemudian ada rasa timbul seperti ada timbul rasa tidak puas hati pada diri saya. Kenapa? Sebab bagi saya lah, kalau betul pun Abang Ahmad tu dia ada masalah dengan isteri dia ada beberapa perkara yang Abang Ahmad perlu buat. Yang pertama, diam dulu. Jangan, kalau nak cerita aib ataupun masalah ni, kalau boleh jangan ada Kak Noh kat situ. Sebab ini melibatkan Kak Noh juga. Okay? Sebaik-baiknya bagi Kak Noh naik dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, kalau nak cerita pasal masalah sekalipun, panggil Kak Noh duduk sama-sama. Kau masa tu nak marah ke, nak maki, nak kutuk ke dan sebagainya, nak tendang ke, at least
pada masa tu mereka duduk sama dan kita bincangkan, kami bertiga bincangkan masalah tu bersama-sama. Itu lebih baik rasanya. Okay? Tapi masa Abang Mat cerita tu, dia cerita sampai saya terpandang muka Kak Noh tau. Muka yang malu, muka sedih, muka kecewa. Ya mana tak kan? Mana tak rasa malu, sedih dan sebagainya. Orang bercerita tentang aib kita, sedangkan kita tidak diberi peluang untuk membela diri. Itu yang saya rasa Kak Noh mungkin dia marah. Dia marah ataupun kecewa. Okay? Lepas tu, masa tu timbul rasa tak selesa pada diri saya. Lepas tu saya ambil handphone. Abang saya, macam acuh tak acuh je dengar apa yang Abang Mat cerita. Kadang-kadang saya main handphone. Supaya Abang Mat tahu bahawa saya tak setuju dengan tindakan dia. Okay? Itu tujuan sebenarnya. Tetapi masa Abang Mat tengah rancak cerita tu, masa tu Kak Noh tengah buat air kan. Jadi bau aroma Nescafe tu menusuk ke lubang hidung. Aroma Nescafe tu. Sebab biasanya Nescafe ni kita masakkan aroma dia ada. Itu yang saya rasakan yang Kak Noh dia buat air Nescafe. Lepas tu lebih kurang lepas ada hidang dan sebagainya, dengarlah Kak Noh bunyi dia buka air paip dan sebagainya, dan semua masa dah selesai tu dia bawa makanan dan air minuman tu, air Nescafe tu letak atas meja. Kak Noh kata, Ustaz minta maaf Ustaz, ni saja yang kakak dapat sediakan. Saya pun kata, tak apalah Kak, ni pun dah cukup. Okay, ni pun dah cukup, lebih daripada cukup. Lepas tu Kak Noh kata, Ustaz, saya minta diri dulu nak naik dulu sebab nak bising. Okay, saya kata, okeylah Kak, kakak, okey Kak, terima kasih. Kak Noh pun naik. Masa Kak Noh naik tu, dia buka pintu, dengar bunyi anak dia nak keluar. Okay, Kak Noh marah lah, jangan keluar. Nanti ayah marah. Okay. Lepas tu nampak macam anak dia bising nak keluar juga, dan last bunyi pintu tutup. Tum. Kan biasa rumah 2 tingkat ni, mungkin rumah Abang Mat ni, rumah dia besar, okay? Dan banyak ruang kosong. Jadi kadang-kadang rumah 2 tingkat ni kita boleh dengar tahu apa yang bunyi orang berlari ke, bunyi orang menendang ke atas, kita boleh dengar dengan jelas dekat bawah tau. Itulah yang berlaku pada masa tu. Biasalah kan rumah 2 tingkat. Okay. Lepas tu, saya tengok hidangan Kak Noh, Nescafe dan roti kahwin. Sebelum ni ada isu apabila ada ramai kawan semenanjung tanya apa benar roti kahwin ni. Okay. Sebenarnya roti kahwin ni bagi yang tak tahu, bahasa standard dia roti bakar. Roti bakar, kata orang Sarawak. Sarawak ni huruf R dia tebal. Okay, roti bakar. Roti bakar. Okay. Jadi, saya rasa tak puas hati tau. Okay. Sebab tadi masa Kak Noh ada, bukan main lagi ni, Abang Mat dia cerita pasal aib isteri macam ni dan sebagainya. Tetapi apabila hidangan tu disediakan di depan mata kami, Abang Mat pula yang lebih-lebih. Dia minum Nescafe tu, dia makan roti dan sebagainya. Sampai tu dia cerita lagi pasal aib isteri dia. Itu yang saya betul-betul marah. Sampailah tadi, masa Kak Noh, saya tunggu, okay? Kak Noh untuk naik ke atas, dan saya rasa waktu tu saya perlu tunggu Abang Mat. Itu yang saya tunggu tadi, bunyi pintu bilik Kak Noh tutup. Apabila Kak Noh dah sampai ke atas, pintu bilik tutup, tum. Saya rasa ini masanya untuk saya tegur Abang Ahmad. Okay? Dan apabila saya nak mulakan perbualan, tiba-tiba Abang Ahmad kata, Ustaz tahu tak? Hari ini saya gaduh dengan isteri, sampaikan saya terlalu benci dengan isteri saya. Marah yang tak terkawal tu. Kemudian dia rasa Abang Mat dia kata dia terlalu marah. Dia beli tiket kapal terbang, beli untuk isteri dia, anak dia, beli tiket kapal terbang Kuching. Lepas tu dia hantar anak dia pergi airport dan untuk supaya dia orang 3 beranak dia balik Kuching. Saya tanya, Abang Mat, mana Kak Noh? Kak Noh kat Kuching. Tadi saya hantar kat Kuching dengan anak-anak sekali.
Okay? Sebab dia marah, bergaduh, dia beli tiket, hantar Kak Noh anak-anak dia beli kucing. Ni saya tengah nak minum ni. Tiba-tiba saya terdiam, terfikir. Saya kata, saya tanya Abang Mat, kalau betul Kak Noh, Abang Mat hantar habis kucing pernah tadi, jadi siapa yang sediakan semua ni? Tiba-tiba Abang Mat nak minum, pum, terpecik semua kat mulut dia, habis kena basah kat baju saya. Dia kata, Ustaz ke yang masak ni, Ustaz ke yang buat ni. Saya kata, Abang Mat, bukan saya Abang Mat, Kak Noh. Awak kata tak ada, Kak Noh tak ada dekat kat Bintulu ni, tak ada. Kak Noh pergi kat kucing, ada kat kucing sekarang. Okay? Tiba-tiba, saya dan Abang Ahmad, kami tengok ke tingkat atas. Tiba-tiba bunyi, semua bunyi hilang. Bunyi anak-anak Abang Ahmad berlari, bermain menendang tadi, semua tiba-tiba hilang. Tidak seperti mula-mula tadi, agak riuh. Okay? Walaupun kami berada di bawah, keluarga Abang Ahmad di atas. Tiba-tiba sunyi. Saya dan Abang Ahmad kebetulan pada masa tu tengok ke atas. Apa kata Abang Ahmad? Abang Ahmad, Ustaz, lari kita Ustaz. Okay, saya masih ikat lagi keadaan Abang Ahmad masa tu. Saya kata Abang Ahmad jangan lari dulu. Kalau Abang Ahmad lari, saya lari juga. Jom kita pergi cek ke atas. Masa tu, sebesalah juga nak naik tau. Ialah takut kalau dah naik, tak turun-turun. Kami naik dan kami melangkah setiap anak tangga dengan perlahan-lahan. Sampai ke atas tu, ketiga bilik Abang Ahmad dikunci daripada bahagian luar. Okay, Abang Ahmad jelaskan kepada saya kenapa Abang Ahmad dia kunci pintu di luar sebab suatu ketika dulu rumah mereka pernah kena curi, dia pecah masuk. Jadi pencuri itu masuk daripada tingkap bahagian luar, kemudian masuk ke dalam bilik dan keluar ikut pintu itulah. Okay? Sebab itulah apabila kalau Kak Noh atau anak dia tak ada kat pintu dulu ataupun mereka semua tak ada kat pintu dulu, Abang Mat akan kunci ketiga pintu tu daripada luar, pintu bilik. Dan kalau betul lah yang menghidang makanan tadi adalah Kak Noh, macam mana Kak Noh boleh masuk ke dalam bilik dan menguncikan bilik itu daripada luar, sedangkan Kak Noh berada dalam bilik bersama anak-anak dia. Dan pada malam tu juga, saya beritahu saya lepas tu saya dan Abang Ahmad kami buat solat hajat 2 rakaat dan saya ikhtiar untuk memagar rumah dengan menggunakan sebuah doa dan juga jadi lepas tu kami solat sunat 2 rakaat dan juga ikhtiar untuk memagar rumah dengan membaca beberapa doa dan juga membaca sofat. Okay? Dan pada sejak ayat itu kemudian saya ranges ke keseluruhan bahagian rumah. Okay? Itu suatu ikhtiar yang biasa kita lakukan lah. Lepas tu pada malam tu Abang Ahmad dia tak berani nak tidur kat rumah. Kalau saya pun, saya takkan berani nak tidur seorang-seorang kat rumah. Okay? Apalagi kalau dah dapat terkena gangguan macam tu. Jadi pada malam tu, lebih kurang malam tu, saya, Abang Ahmad dan saya, kami pergi ke Everly Hotel, kalau nak silap masa tu, Everly Hotel. Dan lebih kurang seminggu juga Abang Ahmad dia check in kat sana sementara menunggu isteri dah balik. Dan alhamdulillah lepas tu isteri dah balik. Okay? Abang Ahmad ada menghubungi saya yang mana selepas daripada peristiwa malam tu apabila isteri dah balik, okay, keadaan mula berubah. Okay? Hidup mereka jadi macam seperti mula-mula dulu. Okay? Sayang menyayangi, cinta menyintai jiwa.
Okay? Walaupun mereka berada dekat rumah sekalipun. Okay? Dan saya ingat saya pernah ada juga tanya dengan Abang Ahmad tentang malam tu. Abang Ahmad, Abang Ahmad tak nampak ke Kak Noh pada masa tu? Abang Ahmad kata tak ada Ustaz. Memang tak ada. Okay? Sebab itulah dia meluahkan semuanya malam tu pada saya. Okay? Dia ceritakan semua tentang masalah isteri dia. Okay? Sebab dia tahu memang isteri dia tak ada. Cuba malam tu macam mana mungkin akibat daripada gangguan syaitan kot. Macam mana Abang Ahmad dia boleh tak perasan yang Kak Noh hidangkan minuman pada masa tu. Dan menurut Abang Ahmad memang dia tak perasan bila masa benda tu ada dekat meja. Okay? Dan saya pula pada masa tu dan saya nampak. Okay? Yang Kak Noh turun dan dihidang makanan tu. Roti kahwin dan Nescafe. Dan untuk makluman kawan-kawan semua, malam tu saya minum tau Nescafe tu dan roti kahwin tu. Dan saya rasakan itulah air Nescafe dan roti kahwin yang paling sedap saya makan. Okay? Selama saya hidup. Itu yang paling sedap. Kadang-kadang orang cerita dia bertukar jadi ulat ke dan sebagainya. Na'udzubillah. Okay? Mungkin itu pengalaman orang lain kot. Okay? Untuk pengalaman saya dan Abang Ahmad, tak. Okay? Jadi, kawan-kawan semua, itulah tadi salah satu daripada pengalaman yang saya sendiri alami. Dan yang mana pengalaman itu, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, saya letak sebagai pengalaman nombor 1, okay? Antara pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Jadi kawan-kawan semua, sebelum saya berundur diri, saya ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih dan alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah bagikan kepada kita semua. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa-masa yang lain. Dan mungkin selepas ini untuk video, untuk yang cerita yang kedua hingga seterusnya, saya akan minta kawan saya untuk menceritakan kembali kisah-kisah saya, mungkin dalam bentuk audio. Okay? Dan kalau saya tak boleh sebab memang ada masalah suara. Okay? Pernah pergi jumpa doktor itu, doktor kata tak ada masalah pun, cuba dia suruh ikut kelas apa kata, speech class ke apa, lebih kurang macam tu lah. Isteri saya gelak sepanjang hari dia gelak. Okay? Maksudnya doktor tu dia minta saya untuk belajar bercakap, lebih kurang macam tu lah. Okay? Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan atas apa saja bantuan, sokongan kepada saya selama ini. Dan insyaAllah lepas ni saya mungkin akan hadir lagi dalam video-video ringkas seperti ini. Cuma saya akan membahas tentang gangguan jin, tentang kaedah rawatan, okay? Tentang apa saja yang berkaitan dengan gangguan jin berdasarkan apa yang saya faham. Okay? Cuma insyaAllah ini mungkin kita boleh kongsikan apa-apa maklumat dan sebagainya. Kalau ada yang tidak setuju dengan kaedah saya dan kita berlapang dada lah, dan kita raikan perbezaan ini sebagai satu tanda kasih sayang daripada Allah. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.